Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat lagi kita bertemu untuk meneruskan PDPR pada hari ini. InsyaAllah, sebelum tu kita mulakan kelas pada petang ni dengan membaca doa belajar dan juga surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'a walhamdulillahi rabbil alamin. Sebenarnya kita baca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Seterusnya, Ustaz nak semua buka buku Aqidah. Okey, buka muka surat 54 dengan tajuk Sifat Mustahil bagi Rasul. Ini tajuk terakhirlah untuk pelajaran kita pada tahun ni. Jadi kita tengok sifat mustahil ni apa. Apa yang kita pelajaran kita akan dapat pada hari ini. Yang pertama, kita akan mengetahui dan mempercayai sifat mustahil bagi Rasul. Yang kedua, kita boleh menyebut dan menulis sifat mustahil bagi Rasul. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui dan mempercayai sifat harus bagi Rasul. Okay, jadi sebelum kita masuk, kita tengok apa yang dimaksud dengan mustahil. Faham tak apa maksud mustahil? Okay? Jadi mustahil ni suatu benda yang tak mungkin terjadi, tak boleh jadi, tidak boleh diterima akan ia berlaku. Semua tu tak boleh. Jadi mustahil ni memang tak boleh langsung. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sifat mustahil bagi Rasul? Tak boleh langsung Rasul-Rasul ada sifat macam ni. Tak boleh langsung Rasul-Rasul ataupun para Nabi bersifat macam ini. Okay, yang pertama apa sifat dia? Iaitu kazib. Kazib bermaksud dusta, iaitu lawan bagi siddiq, iaitu amanah. Siddiq benar. Kemudian khianah, iaitu khianat, iaitu Nabi tidak mungkin khianat, yang merupakan lawan kepada amanah. Okay, seterusnya kitman. Okay, kitman adalah menyembunyikan, iaitu Nabi tidak akan menyembunyikan, tetapi Nabi akan menyampaikan, iaitu tabligh. Dan yang terakhir, Nabi tak mungkin baladah. Okay, baladah ni apa? Jahil. Jahil apa? Iaitu apa? Bodoh lah. Ataupun kita sebut jahil. Itu lawan kepada pandai, fatal, iaitu bijaksana. Sebenarnya kita tengok dulu mustahil bagi sifat kazib, iaitu dusta ataupun menipu ke bohong ke sama. Mustahil pada Rasul itu bersifat kazib, iaitu dusta. Dan Allah SWT tidak akan mengutuskan Rasul sekiranya Rasul bersifat kazib atau dusta. Ya. Takkanlah Allah nak lantik daripada orang-orang yang suka berbohong pula. Sedangkan kita perbuatan berbohong ni adalah perbuatan yang salah, yang berdosa. Tidak mungkinlah Allah akan lantik orang yang daripada para Nabi ni daripada orang yang suka berbohong. Dusta adalah sifat orang munafik dan bukan sifat orang-orang mukmin. Semua kata-kata yang lahir daripada para Rasul adalah benar. Semua. Okay? Tak ada satu pun yang kita kata Nabi akan berkata bohong. Tak ada. Semua. Mereka akan menyampaikan kepada umatnya perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah. Kesan daripada ini, umatnya akan mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Siapa umatnya? Kita lah. Kita umat Nabi
Nabi Muhammad. Dan para Nabi yang lain, okay, semua ada umatnya masing-masing. Dan kita, umat kita adalah terdiri daripada umat Nabi Muhammad. Nak tak jumpa Nabi Muhammad nanti? Nak. Kalau nak, kita kena percaya dengan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Setiap orang Islam wajib beriman bahawa para Rasul tidak bersifat kadzib, iaitu dusta, tetapi Nabi semua adalah bersifat siddiq. Okay, yang seterusnya kita tengok khianat ataupun khianat. Mustahil para Rasul ni bersifat khianat, iaitu orang yang suka pecah amanah. Pecah amanah ni apa? Bila kita bagi dia satu benda, dia tidak buat dengan baik. Bila kita bagi dia kepercayaan, dia rosakkan kita punya kepercayaan kepada dia. Bila kita bagi satu barang suruh jaga, barang tu dia tidak jujur, dia rosakkan ataupun dia buat dengan sambil lewa. Itu orang yang khianat. Tapi orang yang betul-betul amanah, jujur, bila diberikan satu benda untuk dijaga, dia akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Itu orang yang amanah. Okay, Allah tidak akan mengutuskan Rasul yang bersifat khianat, mengerjakan maksiat dan juga yang suka melanggar perintah Allah. Tak mungkin. Okay, khianat ni adalah sifat orang munafik dan bukan sifat orang mukmin. Okay, sama macam tadi sifat sifat kazib kan. Tak mungkin lah Nabi ni orang suka menipu dan juga seorang orang yang khianat. Dan para Rasul ni wajib bersifat amanah dalam semua tindakan. Umatnya akan mempercayai dan terbuka hati menerima segala ajaran Nabi. Bila kita tengok orang tu baik, orang tu amanah, tidak pernah menipu, insya-Allah, okay, kita pun akan berasa yakin untuk percaya apa yang disampaikannya. Kesan daripada itu, tidak akan timbullah kekeliruan dan juga kesesatan dalam kalangan umatnya. Setiap orang Islam wajib beriman bahawa para Rasul tidak bersifat khianat, iaitu khianat, tetapi bersifat amanah, iaitu jujur ataupun yang percaya. Okay, seterusnya sifat kitman, iaitu menyembunyikan. Mustahillah para Rasul ni mereka suka bersifat kitman, suka menyembunyikan. Allah pun tidak akan mengutuskan Rasul yang suka menyembunyikan apa yang perlu disampaikan. Tetapi para Rasul ni bersifat tabligh, iaitu menyampaikan apa yang terima daripada Allah SWT. Para Rasul tidak akan menyembunyikan sesuatu yang benar. Rasul juga tidak takut dibenci atau dizalimi oleh musuhnya, dan sanggup menghadapi segala cabaran dalam menyampaikan dakwahnya. Betul. Kesan daripada itu, kebenaran dapat disampaikan dan agama Islam dapat diperluaskan. Nampak? Bila Nabi ini ada sifat suka menyampaikan, semua yang benar Nabi sampaikan, walaupun benda tu akan menyebabkan dirinya dibenci oleh masyarakat, walaupun menyebabkan dirinya akan dizalimi oleh masyarakat. Jadi Nabi tak takut dengan semua tu. Yang penting Nabi menyampaikan apa yang Allah suruh. Nabi menyampaikan semua yang kebenaran. Itu yang sepatutnya Nabi buat. Bukannya Nabi perlu takut kepada ancaman manusia, tak perlu. Okey. Kesan daripada itu, kebenaran yang disampaikan oleh para Nabi menyebabkan agama Islam tersebar luas. Setiap orang Islam wajib beriman bahawa para Rasul tidak bersifat kitman, iaitu menyembunyikan, tetapi Nabi ini bersifat tabligh. Okey, yang terakhir untuk baladah, iaitu jahil ataupun bodoh. Mustahil para Rasul ini bersifat baladah. Kenapa? Nabi ini takkanlah orang yang tidak mempunyai akal yang cerdik. Faham? Sebab tu Nabi ni semua otaknya geliga, otaknya pandai, mempunyai idea-idea yang bernas. Allah akan mengutuskan Rasul yang bersifat bijaksana, cerdik dan bukan yang pelupa. Mereka ni mampu menjelaskan segala persoalan yang ditimbulkan oleh umatnya dan membuat keputusan yang tepat. Bila para Rasul ni berdepan dengan masyarakat, pasti kan ada banyak persoalan-persoalan yang timbul. Apa yang kena buat, ini boleh ke tak boleh, apa hukum ini, macam mana kalau berlaku macam ni. Jadi bila Nabi Nabi ni bila bersifat baladah, Nabi ni nanti dia tak boleh nak jawab soalan-soalan yang diajukan oleh masyarakat. Tapi apabila Allah kurniakan Nabi ni sifat fatanah, bijaksana, segala persoalan ataupun permasalahan
dapat diselesaikan. Itulah Nabi. Kesan daripada itu, maknanya akan mempercayai mereka serta membenarkan kerasulannya. Setiap orang Islam wajib beriman bahawa para rasul tidak bersifat baladah, tetapi bersifat fatonah. Baik, seterusnya kita akan lihat daripada sifat wajib, dah tengok dah dulu, kemudian sifat mustahil kali ini, dan kita tengok yang terakhir sifat harus bagi Nabi. Apa sifat harus ni? Sifat harus bagi Rasul ialah bersifat manusia biasa, tetapi tidak mengurangkan kedudukannya sebagai seorang Rasul. Harus ni untuk apa? Untuk kita tahu ataupun untuk kita yakin yang Nabi ni pun seorang manusia macam kita. Bukan katakan Nabi ni daripada siapa? Daripada malaikat, bukan daripada golongan-golongan bukan manusia, tetapi Nabi ni pun manusia macam kita. Apa antara sifat-sifat ni ialah Nabi juga ada merasa lapar dan dahaga. Nabi juga melakukan pekerjaan seperti berniaga dan juga mengembala kambing. Dan juga Nabi beristeri, berkahwin dan juga berkeluarga. Nabi juga merasai sakit, merasai nikmat sihat. Nabi juga tidur, berjalan dan sebagainya. Jadi sama seperti kita buatlah. Kita pun ada rasa lapar, rasa dahaga. Kita pun ada yang pergi bekerja, ada yang berniaga, ada yang berkahwin, ada yang ada anak, ada yang ada atuk, semua kita ada berkeluarga. Dan kita juga ada rasa sakit, ada rasa sihat, ada rasa gembira, sama. Jadi apa bezanya dengan Nabi dengan kita manusia, dengan kita semua? Kedudukan Nabi lah. Kedudukan Nabi di sisi Allah sangat tinggi. Itu yang membuatkan kita berbeza. Kita sebagai orang biasa ataupun sebagai orang hamba Allah, berbeza dengan taraf seorang Rasul dan ataupun para Nabi. Kerana para Nabi ini mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Seterusnya yang terakhir, antara akhlak Rasulullah SAW, yang pertama, Nabi ni dia berkata benar. Dan juga Nabi ni seorang yang amanah dalam setiap pekerjaannya. Dan Nabi juga menghormati orang yang lebih tua serta mengasihi orang miskin, anak yatim dan juga jiran-jiran tetangga. Jadi samalah macam kita, bila kita nak ikut Nabi, ikutlah semua sunnah yang telah Nabi ajar. Kenalah kita bercakap benar juga. Jangan kita bercakap bohong. Kita kena jadi orang yang amanah dalam pekerjaan kita ataupun dalam apa saja yang kita lakukan. Janganlah kita jadi orang yang khianat, jadi orang yang berprasangka buruk. Dan kita juga kena menghormati orang yang lebih tua. Jangan kita derhaka dengan ibu dan ayah kita. Dan yang terakhir, kita kenalah mengasihi orang-orang yang di sekeliling kita. Tak kisahlah jiran ke. Macam sekarang ni, zaman PKP, kita lagi kena banyak tolong menolong. Bantu membantu. Tengok saudara mara kita macam mana, apa keadaan mereka, bertanya khabar. Jiran-jiran, kawan-kawan ke, yang terutamanya ibu dan ayah kita di kampung ataupun atuk nenek kita di kampung. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Semoga apa sahaja yang kita telah pelajari daripada awal hingga akhir, saya harap semua boleh dapatlah ilmu untuk kita amalkan bersama. InsyaAllah nanti latihan Ustaz akan bagi pada lain waktu. Jadi insyaAllah semoga kita boleh bertemu untuk video yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.